Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Subordinate Courts Amendment Bill 2010 ingin meningkatkan bidang kuasa kewangan monetary jurisdiction Mahkamah Session daripada 250,000 kepada 1 juta. Saya tidak abah-abah pandangan untuk pintaan ini. Tetapi bil ini juga ingin memperkenalkan bidang kuasa baru kepada Mahkamah Session, iaitu untuk membolehkan Mahkamah Session mendengar kes deklarasi dan injunksi. Relief ini adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi sebelum ini. Saya mahu tanya, adakah backlog di Mahkamah Tinggi merupakan alasan membenarkan Mahkamah Session untuk mendengar kes-kes deklarasi dan injunksi? Kalau ini adalah sebabnya, maka kerajaan seharusnya menyelesaikan backlog di Mahkamah Tinggi. Saya telah menjadi peguam selama 25 tahun. Di dalam beberapa dialog di antara peguam-peguam dengan para hakim, saya telah membangkitkan masalah backlog, termasuklah cara kes itu diselesaikan di mahkamah terbuka. Saya percaya backlog dapat dikurangkan dan diselesaikan dengan menambahbaikan pendaptaran mahkamah seperti latihan, training dan mengambilan jurutai dan stenografer untuk merekodkan bukti, taking evidence. Saya rasa adalah tidak wajar untuk mengharapkan hakim Mahkamah Tinggi untuk menaik sendiri apabila tugas mereka adalah untuk memerhatikan perlakuan ada gerak-geri saksi dan menentukan sama ada saksi bercakap benar atau tidak. Kalau niat bil ini ialah untuk mengurangkan backlog di Mahkamah Tinggi, saya percaya ia akan gagal. Membiarkan Mahkamah Session untuk mendengar kes deklarasi dan injunksi hanya akan menambah dan meminta bottleneck dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Session. Datuk Yang di-Pertua, we have bottleneck at the High Court dengan izin. We have bottleneck at the High Court. We are now going to create bottleneck at the Sessions Court. So we have bottleneck everywhere. Very soon our courts and our judicial system will suffer constipation. Datuk Yang di-Pertua, terdapat beberapa aspek penting dalam bidang perundangan yang kerajaan perlu pertimbangkan sebelum meluluskan bil ini. Antaranya ialah latihan atau training dan kompetensi hakim Mahkamah Session. Saya telah berbual dengan banyak peguam sepanjang 3 minggu yang lepas berkenaan pindaan ini. Hampir kesemua mereka mengambil berat sama ada hakim Mahkamah Session adalah kompetent. Hampir kesemua mereka berasa hakim Mahkamah Session tidak sepatutnya diberikan bidang kuasa untuk mendengar kes deklarasi dan injunksi. Ada satu peguam berkata, dengan izin, at present, Sessions Court judges of this country have never dealt with injunctions or declarations. Unless there is proper training, the transition will be chaotic. Many of them will not appreciate the consequences of declarations and injunctions. Biarkan saya memberi contoh kes yang melibatkan injunksi. Sebelum kes didengar, plaintiff mungkin memohon untuk perintah interim injunction order. Tugas diberikan kepada hakim untuk menentukan sama ada kes ini adalah sesuai untuk memberi perintah interim sementara menunggu kes dijalankan. Perintah interim mungkin mempunyai kesan untuk buruk terhadap defendant. Saya telah mengetahui sekurang-kurangnya 2 syarikat di Sarawak yang dipaksa untuk tutup kerana perintah interim telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi. Bagaimanapun, perintah ini telah dipedalkan oleh Mahkamah Rayuan. Pada masa itu, ia sudah terlambat dan kerugian telah pun berlaku. Damage has been done. Walau bagaimanapun, kita mesti menerima bahawa terdapat beberapa orang hakim Mahkamah Session yang kompeten. Tetapi kebanyakan peguam percaya bahawa banyak hakim Mahkamah Session seperti pada masa ini tidak mempunyai kompetens dan latihan secukupnya untuk mendengar kes deklarasi dan injunksi. Kini, pendaftar Mahkamah Tinggi
kadangkala diperlukan atau diarahkan untuk mengambil tempat Hakim Mahkamah Session di Sarawak. Kebanyakan pendaftar Mahkamah Tinggi ialah lepasan untuk universiti yang masih baru, fresh graduate, dan tidak mempunyai practical experience. Apabila kita bercakap tentang Key Performance Index, bagaimana kita mempunyai keyakinan dalam prestasi pendaftar yang tidak ada practical experience dalam mendengar kes injunksi? Bagaimana rakyat boleh mempunyai keyakinan di dalam sistem delivery system dengan izin? Saya rasa adalah lebih baik dan lebih penting untuk menambah baik sistem penyampaian di dalam badan perundangan. Saya telah mengetahui beberapa kes di mana deposit mahkamah untuk dikeluarkan oleh mahkamah walaupun perintah untuk payment out, order for payment out telah dibuat beberapa tahun yang lalu. Saya mempunyai kes yang dikendalikan oleh saya di mana deposit mahkamah tidak dibayar keluar walaupun mahkamah telah membuat perintah pembayaran keluar kira-kira 10 tahun yang lepas. Itulah sebabnya mengapa saya mencadang improve the delivery system. Saya mahu baca 2 email ataupun 3 email Datuk yang kedua yang saya terima dari senior lawyer dari Sarawak. 1. Injunction can have serious consequences on the injuncted party. Example, ex parte, mariva, and entempilar and mandatory injunctions. As of now, our Sessions Court judges are not well trained or competent to handle these actions. Number 2. Idea is good if independence and competency can be assured. Declarations of law are usually against the government. Do Sessions Court judges have the courage to decide against the government when they do not share the same tenure as High Court judges? If the idea is to push cases down simply, then it is a poorly considered cost that will only result in more appeal. Saya ada satu email, SMS yang saya baru menerima. It says dengan izin, the Rules Subcommittee chaired by Chief Justice of Malaya will meet on Friday, 9 July 2010 at Putrajaya to discuss proposed combined rules of all courts. The Bar Council, Advocates Association of Sarawak, Sabah Law Association, and Attorney General Malaysia are invited. Better to have sub-court amendment bill fully discussed and feedback by Rules Committee first before tabling in Parliament. Giving too much power and responsibility to Sessions Court judges without any special training, pay rise, and experienced research officers to assist them lead to potential serious injustice to litigants and clog up the High Court and Appellate Court. Datuk yang dipertua sama tanya, mengapa bil ini tidak dirujuk kepada Bar Council dan the Advocates Association dari Sarawak dan di Sabah? Parlimen ini harus mempertimbangkan untuk merujuk bil ini kepada Select Committee. Mesti terdapat satu perbincangan dengan Bar Council dan juga Advocates Association of Sarawak dan Sabah Law Association. Saya tidak menyokong pintahan untuk membolehkan Mahkamah Session mendengar kes deklarasi dan injunksi. Terima kasih.